Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره الفاسقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر علينا يسرا الذي يسرته على كثير من عبادك وأغننا من فضلك عمن سواك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah, utamanya dipanjatkan syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan rahmatnya diberikan kita ruang dan kesempatan pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung balik perbincangan kita menerusi kitab Syama'il Muhammadiyah, yang mana kita masih lagi dalam perbincangan berkaitan dengan hadis mengenai sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanadil muttasil ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi yaqul حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة رجل من الأنصار عن رجل من بني عباس عن حذيفة بن اليمان أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل قال فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة قال ثم قرأ بقرة ثم وكان ركوعه نحو قيامه وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه وكان قيامه نحو ركوعه وكان يقول لربي الحمد لربي الحمد ثم سجد فكان سجوده نحو قيامه وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثم رفع رأسه فكان بين سجدتين نحو من السجود وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام. شعبة الذي شك في المائدة والأنعام. قال أبو عيسى وأبو حمزة اسمه طلحة بن زيد. Abu Hamzah Al-Tawa'i ismuhu Nasr bin Imran. Ini adalah hadis yang ke-13 yang mana diriwayatkan oleh Huzaifah bin Al-Yaman, kita bagi Huzaifah Al-Yamani, yang mana dia berkata pada suatu malam beliau solat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia di sana ada beberapa buah hadis meriwayatkan kisah ini berlaku di bulan Ramadan. Ia mungkin salah satu solat tahajud ataupun solat tarawih.
Di awal solat baginda membaca Allahu Akbar Tul Malakuti Wal Jabaruti Wal Kibriyai Wal Azabah. Ini Allah baca. Baginda kemudian membaca surah Baqarah setelah membaca Fatihah. Lalu rokoknya sama panjang lama je dengan qiyamnya. Ulama memberi dua makna yang bersama. Satu, rokok sama panjang dengan qiyam, iaitu jika qiyam 1 jam, maka rokoknya juga 1 jam. Justru masalah ini beres. Jadi bahawa solat itu sah jika rokok dan sujud lebih panjang saja daripada biasa. Ada yang kedua, hajat qiyam yang lebih panjang daripada biasa. Jika qiyam misalnya 1 jam dan rokok jadi 15 minit. Ini juga termasuk pada hadis ini. Dalam hadis ini, solat itu dianggap biasa, melainkan satu dari rukun solat, iaitu qiyam adalah panjang, maka solat itu dikira panjang meskipun rokok serta sujud tetap pendek. Tetapi sudah tentulah solat baginda sallallahu alaihi wasallam setiap rukunnya lebih panjang daripada biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca sekali lagi Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Dia bacaan ketika rokok. Kemudian bangun dari rokok, baginda lalu berdiri i'tidal. Berdiri itu juga sama lamanya masanya dengan rokoknya. Maka itu baginda mengucap Li Rabbiyal Hamdu, Li Rabbiyal Hamdu. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam sujud. Sujud ini juga panjang seperti qiyam, iaitu berdiri atau rokok dan sujud, dan dia membaca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Baginda kemudian bangun daripada sujud dan duduk. Duduknya juga sama panjang dengan sujudnya. Baginda lagi membaca Rabbiyal Firli, Rabbiyal Firli. Dalam solat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Maidah ataupun surah Al-An'am. Jadi perawi ini, iaitu Syu'bah radhiyallahu anhu, tidak ingat mengenai dua surah terakhir, sama ada Al-Maidah ataupun Al-An'am. Jadi antara surah-surah yang dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam solatnya. Jadi kalau kita Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah pun dah masuk 7 juzuk satu malam. Kalau masuk Al-An'am tu lagi banyak. Jadi hadis ini menandakan bahawa 4 surah ini dibaca dalam 4 rakaat. Adapun hadis Abu Daud menyatakan lebih terperinci bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca 4 surah tadi dalam 4 rakaat. Tetapi dalam Sahih Muslim dan lain-lainnya menyebut baginda membaca surah Al-Qur'an, Ali Imran dan Nisa semuanya dalam 1 rakaat. Riwayat Abu Daud dan Muslim ini nampaknya berlaku pada masa yang berasian. Barangkali juga ia adalah satu peristiwa yang sama dan berlaku kesilapan dalam Al-Quran. Tidak perlulah mengatakan berlakunya kesilapan pada setiap hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan solat yang panjang. Ia bukannya pelik andai kata 4 surah itu dibaca dalam 4 rakaat pada satu masa dan 3 surah dibaca dalam 1 rakaat dalam masa yang lain. Jadi ini di antara sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kalau sebut daripada lamanya berdiri dia tu, maknanya kalau baca 1 rakaat dengan surah Baqarah dan Ali Imran cukup menunjukkan betapa lamanya berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya. Kemudian hadis yang ke-14. Hadatsana Abu Bakar Muhammad bin Nafi' al-Basri, hadatsana Abu Samad bin Abdul Waris, an Ismail bin Muslim al-Abadi, an Abi Mutawakkil Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ayatin min al-Quran lailah. Baik, jadi Rasulullah sallallahu sembahyang dengan solat yang ringkas.
Abdullah bin Aisyah radhiyallahu anha berkata, pada satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca berulang-ulang kali akan sepotong ayat. Okey. Nabi baca satu ayat ya. Tapi Nabi ulang ayat yang sama. Ha? Jadi ayatnya ialah ayat akhir surah Al-Maidah. Jadi penghujung daripada surah Al-Maidah, iaitu pada firman Allah Ta'ala, itu azimuhum wa innahum ibadu wa ittaghfir lahum wa innaka antal azizul hakim. Iaitu jika kau azab mereka, mereka adalah hamba-hamba-Mu, dan jika kau ampuni mereka, sesungguhnya kau Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Jadi ayat ini kalau kita lihat antara ayat yang diriwayatkan yang disebut melalui lidah Nabi Musa alaihissalam. Ya, pada ayat inilah yang digunakan pakai oleh Imam Abu Hanifah ketika pada berhadapan dengan kaum Khawarij. Golongan Khawarij ini adalah golongan yang mereka tu hanya ada hitam dan putih ya. Kalau tak hitam putih, dia meletakkan bahawa saja orang yang buat dosa ni semuanya ahli neraka. Jadi dia pergi tu, dia datang jumpa Imam Abu Hanifah. Dia kata dekat luar sana ada dua bayat. Satu bayat seorang perempuan yang melahirkan anak daripada percintaan dan dia mati. Yang satu lagi bayat dia dibunuh dengan sebab dia telah membunuh orang lain. Jadi dia kata, di manakah kedua bayat kau? Di dalam syurga ataupun di dalam neraka? Jadi dia tanya tu bukan sebab dia dah tahu, tak. Dia tak melihat kefahaman Imam Abu Hanifah. Jadi dia bagi mereka kedua jenazah yang ada di luar tu adalah kafir dan mereka adalah ahli neraka. Itu pegangan orang-orang. Lalu Imam Abu Hanifah pun tanya mereka, adakah mayat yang di luar tu orang Yahudi? Mereka bukan. Mereka berakidah Nasrani? Bukan. Mereka berakidah Majusi? Bukan. Mereka orang syirik? Bukan. Jadi siapa mereka? Mereka orang Islam. Jadi bila kita ada mereka orang Islam, sesungguhnya Allah Ta'ala memberi pengampunan kepada orang Islam. Yang kedua, dia baca ayat ni, ayat daripada surah Al-Maidah ni. Dia kata Nabi ni, akhlak Nabi sendiri ni, Nabi Musa ni, orang ikar cakap dia. Orang ikar. Obat dia ikar cakap dia. Dia cakap lagu ni, semua lagu ni. Dia cakap lagu ni, buat lagu ni. Ikar. Tetapi tidak ada satu ayat pun daripada kata-kata Nabi Musa, kamu ahli neraka, tak ada. Kamu musuh Allah, tak ada. Dia baca ayat ni, itu azibhu fa innahu ibadu. Kalau kamu azab mereka, mereka hamba-Mu ya Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka ghafurur rahim. Jika kamu mengampuni mereka, sesungguhnya Kau Maha Pengampun, Azizul Hakim, Maha Perkasa lagi bijaksana. Jadi dia buat akhlak para Nabi. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal kaum dia memusuhi dia, bakar di dalam api. Jadi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Dia kata, ya Allah, wa tabi'ani minhum fa huwa minni. Sesiapa yang mengikut aku daripada kalangan mereka, mereka itu adalah daripada kalangan umatku. Wa man asani, barang siapa yang durhaka kepada aku, fa innaka ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia tak kata sumpahlah mereka dalam neraka, tak ada. Dia bagi akhlak para Nabi ni. Padahal yang dia tak ikut Nabi, bukan manusia biasa, Nabi lagi Rasul. Tetapi tidak ada perkataan menyatakan sesat, tidak ada perkataan mengatakan mereka itu orang yang durhaka, masuk neraka dan sebagainya. Baliknya dia memohon keampunan kepada Allah Ta'ala kepada mereka tersebut, dan padahal berharapkan mereka itu mendapat petunjuk dan rahmat daripada
Allah Subhanahu wa taala. Begitulah akhlak para nabi. Dan begitu juga kalau kita lihat sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana kaum Taif, kita itu kisahnya masyhur, dan penduduk Taif kembali pergi serang-serang dengan batu sehingga berdarah, tetapi Nabi tidak menerakakan mereka, tidak. Sebaliknya Nabi memohon keampunan dan rahmat agar mereka itu mendapat petunjuk. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku ini, sesungguhnya mereka tidak mengetahui yang apa. Maka ini dah bagi akhlak yang dibawa oleh para nabi dan para rasul yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Zat yang Maha Kuasa akan mengampuni pendosa jika dikehendakinya, dan Dia Maha Bijaksana. Setiap tindakannya mengandungi hikmah dan kebaikan. Tujuan Rasulullah SAW membaca ayat ini berkali-kali ketika berdiri, rukuk dan sujud adalah agar dua sifat Allah Ta'ala, iaitu sifat Maha Adil dan Maha Pengampun, terpahat dalam hati. Seluruh gambaran hari kiamat adalah di atas dua perkara ini. Diberitakan Imam Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala juga mengulangi ayat ini sepanjang malam. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, iaitu berpisahlah kamu pada hari ini hai orang-orang yang jahat. Ayat ini juga membayangkan gambaran kiamat bahawa pada hari itu para pendosa akan dipisahkan. Hari ini pendosa bergaul dengan mereka yang soleh serta takwa dan menerima manfaat daripada berkat mereka, dan kelak pendosa itu akan dihasilkan. Semoga rahmat Allah yang istimewa dicucuri ke atas kaum para solihin pada hari yang dahsyat itu. Kemudian hadis yang ke-15, Hadatsana Mahmud bin Ghilan, Hadatsana Sulaiman bin Harab, Hadatsana Syu'bah an al-Ahbas an Abdul Wa'il an Abdullah bin Mas'ud qala Salaitu lailata ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yazal qa'iman hatta amartu bi amri su' qila lahu wa ma haramta bih qala haramtu an aquda wa ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Sufyan bin Waqi' hadatsana Jarir al-Abbas. Baik, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, pada satu malam saya salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda berdiri begitu lama sekali sehingga aku rasa bahawa lakukan sesuatu yang tidak baik. Coba bertanya, apakah yang tidak baik itu? Ujurnya duduk dan membiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat bersendirian. Jadi Abdullah bin Abbas ni dia budak lagi. Waktu dia ketika tu antara umur dia 12, 13, 14 gitu ya. Sebab waktu kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam umur dia dah 15 tahun. Abdullah bin Mas'ud. Jadi kata dia solat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai satu waktu dia kata dia rasa lama sangat Rasulullah berdiri ni. Dia kata dia buat benda yang tak baik lah. Orang tanya dia, apa benda tak baik tu? Dia kata, saya nak duduk je lah, biarlah semua solat. Jadi mana tidak mahu mengikut solat Rasulullah SAW, dia menganggap perkara yang tidak baik. Dan tunjuk lama je berdiri Rasulullah SAW. Baik, ia mungkin mempunyai dua arti. Yang pertama, aku duduk mengerjakan solat dan baginda mungkin berdiri kesabaran. Ini kelakuan yang buruk dan tidak menghormati beliau yang Nabi SAW. Yang kedua, duduk mungkin juga berarti mendapatkan solatnya. Dia kata ini tidak sopan, jelek dan cuai kerana tergabung berhenti dan duduk ketika sedang solat bersama baginda. Kerana Ibnu Mas'ud berdiri terlalu lama dan penat, maka timbul fikiran begitu. Jadi pemikiran seperti itu berlaku sebab diri lama diri tak tahan. Tapi itulah Baginda sallallahu alaihi wasallam solat yang begitu lama sehingga kan kalau kita tengok Abdullah bin Mas'ud ni, dia kata aku berkehendak buat tapi dia tak lakukan. Tunjukkan adab dia dengan Baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang ke-16, hadatsana Ishaq bin Musa al-Ansari
Haddatsana Ma'rid haddatsana Bani an Abi Darda an Abi Salamah an Aisyah ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli jalisan fayaqra'u wa huwa jalis fa idza baqiya bi qira'ati qadra wa yakunu salasina aw arba'ina ayat qama fa qara'a wa huwa qa'im thumma raka'a wa sajada thumma sara'a fi raka'ati tsaniyah misla zalik. Baik. Dia cakap Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Aisyah radhiyallahu anha berkata apabila dah tua, bila Rasulullah dah tua dah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat sambil duduk serada ayat yang dibaca yang panjang, tapi supaya dalam keadaan duduk. Dan apabila tinggal 30 atau 40 ayat lagi, kita kata kadar surah Al-Mulk, surah Al-Mulk pada 30 ayat lebih kuat, dan ataupun 40 ayat lebih sikit. Baginda baru berdiri untuk mendapatkan bacaannya. Setelah itu baginda rokok dan sujud. Begitu juga dalam rakaat yang kedua. Jadi sekumpulan ulama menyatakan tidak jaiz, iaitu tidak harus bagi orang yang solat sambil duduk untuk bangun kemudian rokok dan sujud. Jumhur ulama termasuk Imam Ja'far mengatakan ia adalah harus dibolehkan. Berdiri melakukan demikian itu juga adalah harus. Ini hanya bagi solat sunat sahaja. Adapun solat fardu, orang yang kuat boleh berdiri, tidak dibenarkan solat dalam keadaan duduk. Baik. Kelakuan solat seperti ini, kalau mengikut sebahagian ulama, ini mutasyaddidilah, ulama yang memiliki pandangan yang keras, mereka tak bagi supaya separuh duduk, separuh diri. Tetapi berbeza dengan pandangan daripada ulama yang empat, mazhab yang empat ni. Mereka membenarkan boleh berdiri, boleh duduk pada solat sunat ni. Kalau kita nak berdiri pun tak apa, kalau kita nak duduk pun tak apa. Jadi maknanya Nabi SAW solat dalam keadaan duduk pada separuh keadaan, dan dia baru berdiri untuk separuh dia lagi. Dan maknanya dia bahagikan solat tadi itu kepada dua keadaan. Yang pertama, dia baca dalam keadaan dia duduk, mungkin dalam 100 ayat, 150 ayat begitu. Tapi dia bangun apabila dia baki dalam 30 atau 40 ayat, dia bangun dan dia berdiri, dan dia baca dan dia rokok dalam keadaan berdiri, dan dia turun sujud daripada kedudukan dia yang berdiri, bukan daripada kedudukan dia yang duduk. Bagi hadis yang ke-17, haddatsana Ahmad bin Badi' haddatsana Hushayb haddatsana Khalid al-Khaza' an Abdullah bin Syaqiq qala sa'alat Aisyah as-salati Rasulullah sa'altu Aisyah as-salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tatawwi wa qala kana yusalli laylan tawilan qa'iman wa laylan tawilan qa'idan fa idza qara'a wa huwa qa'im raka'a wa sajada wa huwa qa'im wa idza qara'a wa huwa jalis raka'a wa sajada wa huwa jalis. Hadis yang ke-17 dia Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu anhu berkata, dia mengajarkan Aisyah radhiyallahu anha berhubung solat sunat baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat sunat pada waktu malam yang panjang dengan berdiri, dan baginda melakukan solat sunat pada malam lain yang panjang sambil duduk. Lazimnya baginda rokok dan sujud dalam keadaan berdiri, adanya dia membaca Quran ketika berdiri. Jika Fatihah dan surah dibaca dalam keadaan duduk, baginda akan rokok dan sujud dalam keadaan duduk. Baik. Ulama mengemukakan dua makna lafaz malam yang panjang. Yang pertama ialah ayat yang panjang dibaca ketika berdiri dan juga ketika duduk. Yang kedua ialah menerangkan malam yang lain. Ada malam baginda membaca ayat yang panjang sambil berdiri, dan pada malam lain baginda membaca ayat yang panjang sambil duduk. Makna yang kedua adalah lebih sesuai. Dia berarti Rasulullah SAW biasa membaca ayat yang panjang dalam solat tahajudnya. Baginda melaksanakan solat sambil berdiri, melainkan jika sakit baginda akan duduk. Jadi maknanya
kalau kita lihat di sini, Baginda sallallahu alaihi wasallam sering mengkhatamkan Al-Quran lah. Kalau kita kata setiap malam ada baca Nabi sallallahu alaihi wasallam ni baca Al-Quran dalam tahajud dia. Jadi mereka ni begitulah ibadat yang ditunjukkan. Dia tidak membaca Al-Quran secara berasingan, tidak. Tetapi dia baca Al-Quran di dalam solat dia. Dalam solat. Ada juga ketika-ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Quran dalam keadaan tidak solat. Macam contohnya Nabi baring, Nabi letak kepala dia di atas paha Aisyah dan Nabi baca Al-Quran. Ketika itu Aisyah dalam keadaan haid. Dan menunjukkan bahawa sejak keharusan membaca Al-Quran ada duduk di atas orang yang haid sekalipun tidak mengapa, dibenarkan, tidak salah, boleh baca Quran dalam apa-apa situasi. Melainkan orang yang nak membaca tersebut berhadas besar, itu saja menjadi larang. Baik, bahagian akhir hadis ini seolah-olah bercanggah dengan hadis yang lalu. Ulama telah menyebut bahawa dua peristiwa itu berlaku pada waktu yang berasingan. Ini berkaitan dengan solat. Sesiapa yang solat berdiri, maka dia rokok dalam keadaan berdiri, dia rokok sujud dalam keadaan berdiri. Itu. Orang yang solat duduk, rokok dalam keadaan duduk dan sujud dalam keadaan duduk. Ini pandangan yang muktabar. Jadi pada dia, kalau dia solat duduk, dia tak perlu nak bangun diri untuk rokok, tak perlu. Rokoklah dalam keadaan duduk dan rokok sujud dalam keadaan duduk. Itu contohnya. Kalau orang yang solat berdiri, dia rokok dalam keadaan berdiri, tak payah duduk rokok. Itu dia beri kaedah solat yang dikemukakan oleh sebagian ulama. Jadi sebelum ini bercanggah. Ulama telah menyebut bahawa dua peristiwa itu berlaku pada waktu yang berasingan. Dua waktu itu maknanya bukan dalam satu solat, dalam dua solat yang berasingan. Yang menentukan kadar lama je nawafil itu sudah ialah tenaga, kemauan dan kebarisan. Baik, boleh solat lama ni, berdiri lama, rokok lama, sujud lama ni, dia perlu kepada apa? Yang pertama perlu kepada tenaga yang sihat, ada kesihatan yang baik. Yang kedua, dia mesti ada yang dibagi sebagai kehendak nak buat. Ada keinginan yang kuat untuk melaksanakannya. Dan yang ketiga, dia rasa seronok. Rasa seronok sedap. Kalau tak ada yang ketiga ni, ada tenaga lagi apa tadi, dia tak seronok. Dia tak cepat. Dia tak rasa lazat. Jadi bila dia rasa kelazatan tu, dia rasa seronok. Nama pun tak apa. Macam orang diri 3 puasa, 3 jam diri, tak ada apa. Tengok bola lama pun tak apa. Sebab seronok. Padahal diri lama dah tu, tapi tak rasa 3 jam jadi tak rasa. Sebab seronok. Jadi pada jam masa tu bulan tu sama 3 jam, mana pun 3 jam dia sama. Tapi masa yang berlalu dengan cepat tu sebab apa? Sebab rasa seronok. Benda seronok ni kita satu hari pun rasa sekejap. Tapi kalau tak seronok 3 minit pun rasa lama. Tu pada yang membuat penilaian tu pada diri kita tu, kalau kita rasa suka satu benda, dia tengok 3 jam pun tak apa, kita boleh tengok, kita boleh buat. Tetapi kalau benda tu membosankan kita, tidak menyeronokkan, maka walaupun sekejap pun kita dah rasa malas, rasa bosan dan sebagainya. Baik, kegairahan melakukan solat adalah bergantung kepada daya dan perasaan yang dialami waktu itu. Tambahan pula kebanyakan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bertujuan untuk mendidik. Beliau melakukan berbagai amalan agar diketahui manusia bahawa setengah amalan itu boleh dilakukan dengan cara tertentu. Ini dinamakan bayan al-jawaz, petanda yang dibenarkan. Justru baginda menerima ganjaran penuh bagi solat yang dilakukan sambil duduk. Orang lain akan terima pahala penuh bagi solat berdiri dan separuh bagi solat yang dilakukan dalam keadaan duduk. Sebabnya Rasulullah SAW solat sambil duduk adalah bagi menunaikan maksud nubuwah, tujuan dan tugas Nabi
ialah menunjuk dengan amali bagaimana amalan harus dilakukan. Baik. Jadi Nabi SAW diutuskan sebagai petunjuk kepada umat manusia. Jadi ada tugasan memberi petunjuk kepada umat manusia ni, maka baginda SAW akan melaksanakan solat ataupun apa-apa amalan baginda dengan berbagai kaedah dan cara. Ini bertujuan pada daripada kita mengikut kelakuan baginda SAW yang sesuai dengan keadaan dan kelakuan kita. Ada orang tak mampu nak berdiri, dia boleh duduk. Ada Nabi saya duduk berdiri. Adanya ada kedudukan-kedudukan yang mana Nabi SAW ni, dia buat ibadah bukan semata-mata ibadah, tetapi dia juga adalah seorang pendidik. Dia ada mengajar kita ni, dia ada tunjuk kita bagaimana cara untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ke 18, haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala haddatsana Bani an Abi Syihab an Sa'id bin Yazid al-Mutallib an Abi Wida'ah al-Shahbi al-Hafsah zawjah Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi subhatihi qa'idan wa yaqra'u bis-surah wa yurattiluha hatta takuna atwala bid'ah. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Hafsah isteri Rasulullah SAW. Daripada dia memberitahu Rasulullah SAW melakukan solat sambil duduk. Baginda membaca surah dengan memelihara tertilnya hingga ia lebih panjang daripada surah yang panjang. Jadi dia dibaca dalam keadaan tertil. Maksudnya baca dalam sebutan satu. Kalau kita kata surah yang panjang ibarat kata ada satu ayat. Satu ayat ke atas tu dia pergi mutawilat lah. Surah-surah yang panjang. Okay? Jadi yang melebihi daripada 100 ayat. Jadi Nabi SAW baca tak sampai 100 ayat pun, mungkin ada 50 ayat. Tapi kalau bacaan dia perlahan satu persatu, jadi seolah-olah dia lebih panjang daripada bacaan surah yang panjang. Baik. Satu surah yang pendek apabila dibaca dengan tertib dan qiraah akan makan masa lebih lama dari surah panjang yang dibaca dengan cara biasa. Rasulullah SAW membaca dengan tenang, sedikit demi sedikit, tidak tergesa-gesa. Bahasa yang diambil baginda untuk baca surah pendek sama dengan bahasa membaca surah panjang yang dibaca oleh orang lain. Oleh itu kaki boleh bengkak lantaran berdiri terlalu lama. Itu antara sifat solat baginda SAW. Kemudian hadis yang ke-19, haddatsana Al-Hasan bin Muhammad Az-Zaffarani haddatsana Al-Hajjaj bin Muhammad Al-Abi Juraih qala akhbarani Utsman bin Abi Sulaiman anna Abu Salamah bin Abdul Rahman akhbarahu anna Aisyah radhiyallahu anha akhbaranahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yamut hatta kana aksara salatahu wa huwa jalis. Baik. Jadi sembahyang Rasulullah SAW pada penghujung daripada umur baginda sallallahu alaihi wasallam, daripada hujung umur dia ni, iaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia menyatakan bahawa saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kewafatannya mengerjakan kebanyakan solat sunatnya sambil dalam keadaan duduk. Dan di masa penghujung hayatnya, walaupun uzur, Rasulullah SAW tetap membaca ayat Al-Quran yang panjang sebagaimana disebutkan di atas. Beliau melakukan sebagian besar solat sunat sambil duduk. Al-ajru, pahala solat sambil duduk adalah separuh dari solat yang dilaksanakan sambil berdiri, kecuali bagi Rasulullah SAW. Bagi baginda pahalanya adalah sama ada solat tersebut berdiri
atau sambil duduk seperti yang telah dijelaskan. Abu Daud dan lain menukilkan sebuah hadis yang menyatakan Rasulullah SAW bersabda, dalam hal ini saya tidak sama seperti kamu. Saya terima ajar yang penuh bagi solat yang dilakukan sambil duduk. Jadi inilah kelebihan baginda SAW. Walaupun baginda SAW solat dalam keadaan duduk, baginda mendapat pahala penuh. Kita solat duduk dapat separuh, Nabi solat duduk dapat sepenuh. Itu beza kita dengan Nabi SAW. Jadi maknanya Nabi SAW ni adalah antara insan yang paling rajin mengerjakan solat. Dia hidup dia dengan solat. Solat. Kita tengok sedia wajib solat Nabi SAW. Hadis yang ke-20. Haddatsana Ahmad bin Malik, haddatsana Ismail bin Ibrahim an Ayyub an Nafi' an Ali bin Umar qala sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla zuhur wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'da al-maghrib fi baitihi wa rak'ataini ba'da isya fi baitihi. Baik. Ini berbeda dengan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi salat sunat. Ibnu Umar menceritakan, aku melakukan solat 2 rakaat sebelum dan selepas solat zuhur, 2 rakaat selepas solat maghrib bersama Rasulullah SAW di rumah beliau, dan juga 2 rakaat selepas isyak di rumahnya. Baik, ulasannya, hadis ini berkaitan dengan solat sunat. Menurut mazhab Hanafi, kepentingan sunat muakkad adalah sama seperti yang tersebut dalam hadis Ibnu Umar. Bagi mazhab Hanafi, sunat adalah 4 rakaat, bukannya 2 rakaat. Bagi dia 4 rakaat lah, 4 rakaat qabliyah, 4 rakaat ba'diyah. 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur. Itu mengikut mazhab Hanafi ya. Baik, Rasulullah SAW bersabda dalam banyak hadis, seseorang yang berterusan mengerjakan 2 rakaat setiap hari dan malam, Allah akan membina semua mahligai baginya dalam jannah. Huraian 2 rakaat itu telah disebut dalam riwayat Aisyah dan Ummul Habibah. Serta huraian serupa dengan riwayat Ibnu Umar yang menyatakan 4 rakaat itu dibuat sebelum fardu zuhur. Diberitakan dalam sebuah hadis mereka telah mengerjakan 4 rakaat dengan 1 salam. Sebelum zuhur, pintu-pintu jemaah akan dibuka, pintu-pintu syurga akan dibuka baginya, yang berarti ia terus diterima. Bukhari dan Muslim menukilkan sebuah hadis bahawa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Musnad Ahmad, Abu Daud dan lain-lain meriwayatkan sebuah hadis lain dan tidak Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW mengerjakan 4 rakaat sunat di rumah sebelum keluar dirikan solat fardu zuhur. Ternyata baginda melakukan sunat di rumah, kemudian barulah ke masjid sebagaimana yang diberitakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan lain-lain. Abu Daud juga menukilkan sebuah hadis Aisyah yang lebih terperinci menyatakan Rasulullah SAW mengerjakan 4 rakaat di rumahku, kemudian ke masjid bagi memberi solat fardu. Setelah itu baginda kembali ke rumah dan mengerjakan 2 rakaat. Baginda pula setelah maghrib dan mengerjakan 2 rakaat. Begitu juga kembali setelah isyak dan melakukan 2 rakaat. Dan selepas subuh saling membuat 2 rakaat lalu melaksanakan solat fajar, iaitu selepas waktu terbitnya fajar, dia bagi solat sunat subuh. Dari hadis yang terperinci ini kita dapati sunat, iaitu solat sunat dilakukan di rumah. Tahiyatul masjid mungkin dibuat oleh baginda SAW di masjid. Ibnu Umar berkata, jika perlu Nabi SAW ada hanya tunaikan 2 rakaat sunat. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, solat bersama Rasulullah SAW tidak berbeda dia solat berjemaah dengan Nabi. Baginda membuat sunatnya dan aku membuat sunatku. Tidak dapat dipastikan yang solat sunat lakukan berjemaah selain tarawih di bulan Ramadan. Jadi ini di antara hadis yang diriwayatkan mengenai salat sunat baginda sallallahu alaihi wasallam yang Ibnu Umar ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya. Dia melaksanakannya ketika mana dia berada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi setiap solat fardu ni
dia ada solat-solat sunat yang mengiringi solat fardu. Maka solat-solat sunat yang paling afdal, yang paling baik dan paling elok untuk dilaksanakan ialah solat-solat sunat yang mengiringi solat fardu. Itu yang paling afdal. Kerana apa? Kerana solat fardu itu adalah solat yang utama, maka solat sunat yang mengiringi fardu menjadi yang paling utama di kalangan solat-solat sunat yang lain. Sebab itu kalau kita tengok asas kepada pemeliharaan solat sunat ni, yang kita nak jaga betul yang mana? Solat sunat yang mengiringi solat fardu. Itu yang pertama. Yang kedua, barulah pergi kepada solat tahajud. Kalau daripada solat malam yang paling afdal, solat tahajud itu paling afdal. Tapi antara banyak-banyak solat sunat yang ada, antara tahajud dengan solat sunat yang mengiringi solat fardu, solat sunat yang mengiringi solat fardu adalah lebih utama. Tapi lebih besar pahala dia berbanding dengan solat-solat sunat yang lain. Baik. Kemudian hadis yang ke-21, Haddatsana Ahmad bin Malik, Haddatsana Ismail bin Ibrahim, ada Abu Ayyub, An-Nafi' an Ibnu Umar qala Ibnu Umar wa haddatsani Hafsah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli rak'ataini hina yutalli'u al-fajr wa yunadi munadi qala ayyub wa arahu qala khafifatain. Hadis bayar sunat qabla subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebut di sini Ibnu Umar berkata Hafsah ni kakak dia lah, kakak Ummul Mukminin memberitahu daku bahawa apabila tiba waktu fajar, iaitu subuh sadiq, waktu sadiq, dan muazzin berseru azan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendaikan 2 rakaat yang pendek. Baik, berhubung solat sunat fajar, banyak hadis menyatakan bahawa Rasulullah meringkaskan rakaatnya. Malah ada ulama berkata hanya baca Fatihah tanpa perlu ditambah sebarang surah. Sebenarnya apa yang pasti ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada membaca surah. Saya Muslim menukilkan baginda membaca surah Kafirun dan Al-Ikhlas dalam surah ini. Surah lain pula disebut dalam berbagai hadis lain. Baginda ada bersabda, alangkah indahnya kedua surah ini sampai dibaca dalam solat sunat fajar, iaitu surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Jadi kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringkaskan solat sunat fajar. Solat sunat sebelum subuh ni tak baca fajar, baca yang ringkas saja, sebab dia bagi waktu istirahat antara ibadah malam dan pergi kepada solat subuh. Dia bagi solat sunat qabla subuh ni sebagai solat istirahat. Yang pada solat subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah di antara solat yang panjang. Kadang-kadang kata riwayat Aisyah radhiyallahu anha, kami keluar daripada balik dan solat tu dalam keadaan matahari dah nampaklah cahaya dia. Dan riwayat yang lain tunjuk masih lagi gelap keadaan dia. Itu antara kelakuan daripada solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang kedua, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Marwan bin Muawiyah al-Fazari, Al-Ja'far bin Murqad, Al-Maimun bin Bahran, Al-Adib bin Umar qala Hafistu bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabali rakaat. Dia kata saya pelihara dan saya jaga dan saya hafal solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 8 rakaat semua. Rakaat ini qabla zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ini ba'daha, dan 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat ini ba'da maghrib, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat ini ba'da isya, dan 2 rakaat lepas isya. Qala Ibnu Umar berkata, haddatsani Hafsah bi rak'atayn al-ghada wa lam akun arahu min an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata
telah berceritakan kepada aku oleh Hafsah, iaitu kakakku. Dia kata kakakku kata tentang 2 rakaat fajar yang belum pernah dilihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mana disebut di sini kata Ibnu Umar ada 8 rakaat, iaitu 2 rakaat zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Tak sebut pun 2 rakaat selepas subuh. Kata Ibnu Umar, Hafsah bagi tahu dekat saya ada lagi 2 rakaat lagi solat, iaitu solat sebelum subuh. Dia kata la ma'arah, saya tak pernah tengok pun. Kata Ibnu Umar, saya tak pernah tengok. Jadi tak pernah tengok, bukan mana Rasulullah tak pernah buat. Itu adanya dia yang tak nampak. Ibnu Umar tak nampak dalam riwayat ni. Jadi Ibnu Umar berkata demikian, kerana 2 rakaat fajar itu selalu dibuat di rumah. Dan waktu itu suka dilihat. Ada ulama berpendapat bahawa aku boleh lihat dari Rasulullah ialah beliau tidak dapat lihat sewaktu Hafsah melihatnya. Beliau hanya berpeluang memperhatikan sunat baginda yang kemudian seperti tersebut dalam hadis beberapa hadis. Antara semua sunat itu yang diberatkan ialah sunat fajar. Kepentingannya selalu ditekankan oleh Rasulullah SAW. Lantaran itu ada ulama mengatakan ianya wajib, justru sangat perlu diberikan perhatian khusus. Jadi antara banyak-banyak solat sunat subuhlah yang paling ditekankan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan ada di antara mereka yang menyatakan wajib. Antara dia mazhab Hanafi lah, mazhab Hanafi kata wajib untuk solat sunat subuh, kita solat subuh. Kemudian hadis yang berikutnya, haddatsana Muhammad bin Musanna, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu 'Asim bin Dabrah yaqulu sa'alana 'Aliya radhiyallahu anhu an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil dahar faqala innakum la tutiquna dzalik qala qulna wa madza bidda dzalika shalla faqala kana idza kanat asy-syams bidha huda ka hay'atina bidha huda idul asri shalla rak'ataini wa idza kanat asy-syams bidha huda ka hay'atina bidha huda idul dhuhri shalla arba'at wa yusalli qabla adh-dhuhri arba'an wa ba'daha rak'ataini wa qabla al-'asr arba'at yufassilu baina kulli rak'ataini bi taslim ala al-malaikati muqarrabin wal nabiyyin wa man tabi'ahum minal mu'minin wal muslimin. Baik, hadis ini berceritakan daripada Asim bin Dabrah berkata, kami bertanya kepada Ali tentang solat sunat Rasulullah SAW yang dikerjakan waktu siang hari. Beliau mungkin telah maklum sunat malam Nabi SAW itu tahajud. Banyak riwayat macam tu je. Ali menjawab, kamu tidak akan sanggup melakukannya, iaitu kepentingannya, ketepatannya, rendah diri, sifat tawaduk baginda dalam mendirikan solat itu sukar dicapai. Ucapan itu adalah sebagai teguran agar giat berusaha mengamalkannya dari bertanya dan menyelidiki. Kami menjawab, mungkin di antara kami ada yang sanggup melakukannya. Adapun yang tidak mampu pula boleh belajar dan menyampaikannya kepada orang lain yang akan berusaha bahaya tidak. Berkata Ali, di waktu pagi apabila matahari setinggi ini seperti di waktu asar, Rasulullah SAW akan berdirikan 2 rakaat di pagi salatul isra. Apabila matahari naik setinggi ini di timur, yang ada di barat, iaitu waktu solat zuhur, baginda mengerjakan 4 rakaat iaitu solat duha. Baginda lakukan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat selepasnya. 6 rakaat ini adalah sunat muakkadah. 4 rakaat dikerjakan sebelum asar. Di antara 4 rakaat itu beliau duduk dan berselawat ke atas malaikat muqarrabin, para anbiya dan mukminin. Baik. Ulasannya di sini tasyahud, iaitu tahiyat boleh diartikan bacaan Assalamu alayka ayuhan nabi. Ini mungkin disebut dalam semua 4 rakaat.
Kemungkinan juga ia adalah salam setelah selesai 2 rakaat, yang berhenti 4 rakaat sebelum asar itu dibuat dengan 2 kali salam. Telah termaklum bahawa kedua cara 2 dan 4 rakaat ada dilakukan sebelum asar. Kedua buah hadis tersebut diriwayatkan oleh Sayyidah Ali radhiyallahu anha. Baik, jadi berarti di sini jadi disebut bahawasanya Nabi berselawat kepada malaikat muqarrabin, para anbiya dan mukminin adalah merujuk kepada bacaan tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat lillah, itu merujuk kepada bacaan itulah. Kemudian berkaitan dengan salat Nabi SAW 4 rakaat, ada yang dibuat dengan 1 salam, ada dibuat dengan 2 salam. Pada dia buat 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Pada dia buat 4 rakaat dengan 2 salam. Jadi kita sebut buat 2 rakaat itu 2 salam. Kalau buat 4 rakaat 1, iaitu 1 salam sahaja. Jadi maknanya berkaitan dengan solat Isra di sini. Solat Isra tidak masyhur daripada kalangan mazhab Syafi'i. Tak ada dalam mazhab kita ni tidak terkenal sangat solat Isra. Yang mendekatkan solat Isra adalah mazhab Hanafi. Dalam mazhab kita mendekatkan solat duha. Solat duha. Jadi solat duha ni dia ada 2 pandangan. Menurut Imam Ramli, dia kata permulaan waktu duha, awal waktu duha adalah waktu Isra. Jadi dia bagi waktu Isra tu ada 2, waktu duha tu ada 2 waktu dia. Waktu yang pertama dan waktu yang kedua. Waktu yang pertama tu dia bagi waktu Isra. Jadi kalau sembahyang duha pada awal waktu, itulah Isra. Jadi bukan sembahyang solat Isra lah, tetapi pada waktu itulah dipanggil duha Isra. Dan bila sembahyang duha pada pertengahan waktu dipanggil solat duha. Itu duha ya. Jadi maknanya bagi kau Syarab ni, dia kata pada awal dipanggil Isra, pada pertengahan dipanggil duha. Pada satu solat bukan solat lain lah. Pada kalau Ibnu Hajar kata tak ada Isra, dia ada duha katanya. Isra tak ada duha. Awal kan tegakkan duha. Sebayanglah pada awal dia ada duha. Tidak ada solat Isra. Itu berikut pandangan Ibnu Hajar Al-Haythami. Jadi pada tempat kita lebih mendekatkan duha berbanding dengan Isra. Yang mendekatkan solat Isra ini adalah dalam mazhab Hanafi. Mereka sembahyang pada awal waktu duha, bukan sebelum masuk waktu duha. Ada setengah waktu dia sebelum masuk waktu duha, tak boleh. Itu dia bagi waktu yang dilarang solat tu, sehingga 24 minit setelah terbit matahari. Dia bagi waktu. Bila dah masuk terbit matahari, satu galah matahari dah panjang satu galah, maka waktu tu masuk permulaan waktu duha. Jadi kalau pada sembahyang permulaan waktu duha tu, bolehlah sembahyang solat Isra. Dia bukan sebelum waktu duha tu, tak. Dia dalam waktu duha tu. Tetapi dalam waktu duha, permulaan duha itu dia bagi Isra. Kalau dalam Isra lah, tidak dia akan jadi duha semua. Kemudian bab solat duha, bab berkaitan dengan solat duha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Jadi saya bukalah soalan kalau ada tanya. Ya, silakan. Berkaitan solat sunat tu, tapi juga bagi tahu internet ataupun sahabat tengok Nabi sembahyang. Kalau kita tengok pada hadis ini, kebanyakan sahabat melihat Nabi SAW mengerjakan solat dan menjapaikannya. Cuba dalam solat, dalam berkaitan dengan solat sunat sebelum subuh, itu banyak yang disebut mengenai fadilat-fadilatnya yang Nabi SAW mendekatkan agar kita melaksanakannya. Cuma daripada segi kelakuannya, kebanyakan sembahyang sunat ini adalah diriwayatkan berdasarkan kepada perbuatan solat Nabi SAW, bukan daripada arahan ataupun ucapan Nabi SAW. Ini kerana dia berbeza dengan solat wajib.
Solat wajib sangat-sangat ditekankan oleh baginda dan Nabi tunjuk, Nabi ajar, Nabi tekan, Nabi jaga semua. Tapi solat sunat kerana ia je adalah perkara yang diberi pilihan untuk kita melaksanakannya, tetapi daripada Nabi SAW baginda sentiasa buat dan menunjukkan penting tetapi tidak diwajibkan. Allah. Ada soalan lagi? Ya lagi. Kita teringat dari apa orang sunat sebab syab apa dekat ni kita boleh menyambut diri supaya macam berada di keluarga. Ada hadis yang menceritakan mengenai fadilat ataupun kelebihan sembahyang sunat selepas Isya 4 rakaat itu menjadi pahala dan kepada. Cuma itu dibagi dalam bab fadail amal, iaitu kelebihan dalam kita beramal. Jadi maknanya betul disebut dalam beberapa riwayat menyebut bahawa saja di antara kelebihan solat sunat ba'da selepas daripada Isya itu 4 rakaat, yang mana pada rakaat pertama dia dibaca surah As-Sajdah, pada rakaat yang kedua dia dibaca surah Ad-Dukhan, yang pada rakaat. Jadi di mananya dia ada surah-surah khusus yang dibaca di dalam solat tersebut. Maka orang yang mengerjakannya akan mendapat pahala sebagaimana dia memperolehi malam Lailatul Qadar. Maknanya dia semua menunjukkan betapa besarnya amalan tersebut sehingga kan dibandingkan sama dengan pahala dia itu seperti pada dia beribadah pada malam Lailatul Qadar. Ada riwayat yang seperti itu. Jadi itu dibagi mengenai fadilat-fadilat. Dalam sembahyang duha ada fadilat sembahyang duha. Ada sembahyang sebelum subuh, fadilat sebelum subuh, semua ada riwayat hadis yang banyak. Wallahu a'lam. Pada tenang dulu dengan tasbih kafar dan salat subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alaihi wasallam ila alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما من لدنك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبعون احسنه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام.